sudah 2 lagi bodyguard. Tarikh bila? Tarikh pada 13 bulan. 13 April 2021. Itu kami berpuasa. Sebelum dari 13 April itu kami ada message dan mendapat panggilan telefon daripada seorang lelaki Cina yang mengatakan supaya kami tak boleh puasa. Jadi kami tetap berpuasa pada 13 bulan dan bertugas seperti biasa. Jadi setelah kami keluar dengan bos saya ni, sampai di satu lokasi di KL. Di mana? Di 1KL. Tingkat 34. Jadi kondominium ke apa? Jadi di sana kami ni berpuasa, kira kami tak menunjukkan yang kami puasa. Kami tetap lagi bertugas seperti biasa. Jadi pada hari itu ada satu lelaki Cina ni bertanya pada saya pada pukul jam 6.30 yang bertanya, dia cakap kamu puasa ke hari ni? Jadi kami berdua ni jawab puasa lah. Okay. Jadi bila kami dah jawab betul tu, okey, semua perjalanan, sampailah kami nak pulang. Di depan pintu lift. Pertanyaan ni diulang lagi sekali oleh bos saya, seorang lelaki Cina. Kamu puasa ke? Dia cakap macam tu. Okay. Lepas tu dia dah mulakan satu provocation terhadap kami lah. Okay. Bersama dengan kekerasan, lempang, tumbuk, ketuk, semua ada lah. Abang cerita dengan tadi abang cerita. Lepas tu dia cakap pada saya, "You orang puasa?" Kami jawablah, kami puasa. "You orang mau challenge sama saya?" Itu dia cakap, mau challenge sama saya. Orang sudah cakap tak boleh, saya sudah cakap tak boleh puasa. Kenapa you cakap you puasa juga? Macam itulah dia cakap. Jadi saya cakap, saya diam. Dia tampar. Lepas tu dia ulang lagi benda tu. Dia cakap, "You kalau saya kasi berhenti sama you, ini ada akan bagi gaji ya." Jadi saya diam. Kemudian dia mula lagi provocation. Tangan dia sampai. Dia tampar. Dia tampar. Abang sebut kan tampar. Dia tampar. Lepas tu dia mula lagi benda yang sama, ulang lagi benda yang sama. Kemudian dia ketuk bersama dengan telefon bimbit dia di kepala banyak 3 kali. Lepas tu dia pukul lagi. Dia masih lagi mengeluarkan satu provokasi yang mengatakan kalau ini awak boleh tolong sama you. Jadi selepas tu saya pun tindakan yang lain dia buat pada sahabat saya lah. Di depan pintu lift tu. Macam saya sendiri, apa yang saya alami, dia terus tanya kepada saya suruh you makan kan. Saya tak ada makan. Cakap saya puasa buat. Oh, dia cakap you puasa dia terus tampar saya. Macam depan khalayak ramai terus tampar saya. Tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada rasa kemanusiaan sebabkan puasa saja. Okay. Sebabkan puasa itu menjadi isu, ditampar saya, dipukul dengan tumpul atas kepala dan dinyatakan sampai bayar you punya gaji. Allah bayar you punya gaji ataupun saya bayar. Diulang perkataan yang sama, Allah bayar gaji atau saya yang bayar. Kan? Bos bayar gaji. Kerana keadaan situasi saat itu memang bos yang bayar gaji, betul lah. Jadi saya cakap macam tu. Pun kena lagi tampar juga. Ketuk pakai handphone. Lepas tu pusing balik dekat tempat yang saya. Tanya lagi. Dia tetap juga dengan dia punya provokasi yang mengatakan dia ni menunjukkan yang dia ni sebagai Tuhan, macam dia Tuhan. Kita tak boleh melakukan apa yang dituntut oleh agama kita. Jadi provokasi masih berterusan. Bila dia bercakap dengan saya, benda yang sama diulang-ulang. Lepas tu pukulan yang bertubi-tubi. Okay.
dia kembali balik. Kami ni ditampar, diketuk ni secara gila-gila. Saya dengan partner saya. Sehingga kami masuk ke lift, dalam lift. Selepas masuk ke dalam lift, masih sambung lagi. Sambung di mana partner saya ni terus ditanya, "Why? Saya sudah cakap ni dengan puasa. Dia mau challenge sama saya kan? Ha?" Dia tarik rambut partner saya. Dalam masa yang sama, lepas dia tarik rambut partner saya, buka. Lepas dia tarik rambut partner saya, dia harapan pada saya, "Wah, you banyak pandai puasa juga." Pang dia depan saya, cakap, lepas dia pusing balik pergi sana, dia cakap, "You mau komplain lah? Komplain lah, itu IGP saya yang pegang lah." Cakap macam tu. Dia cakap Ya. Dia cakap ni yang mana tu? Bos saya sendiri Bos. yang bernama Chong Chi Yang. Jadi tak yang tampar tu. Yang tanpa, yang pukul, dia juga yang pegang. Kata IGP dia pegang kan? IGP dia pegang. Jadi dia selalu IGP tu pegang. Kita masih macam kawan lah. Macam kawan lah. Rasa seolah-olah dia duduk satu meja lah. Ibarat kalau kita komplain pun tak jadi apa. Tak tembus. Jadi kat sini, selepas kejadian itu berlaku, bersama dalam keadaan dalam lift pun orang apa dia punya staff-staff anak depan anak dia melakukan begitu rupa terhadap orang kata kami yang menjaga keselamatan dia, tapi sanggup dia buat begitu. Setelah sampai dekat lobi, partner saya dia terus pergi ambil kereta escort dan saya terus pergi buat sikit. Setelah sampai di lobi, partner saya terus pergi ambil kereta escort. Saya macam biasa terus follow dia sampai ke lobi dengan keadaan orang ramai dan masih lagi terus orang kata dipersoalkan. Apa sahaja you puasa? Saya sudah kata you tengah puasa. You mau challenge saya? Tampar saya lagi. Dia tampar saya lagi. Dia tanya saya lagi. You punya Allah boleh tolong you ah? Ha? Kalau saya buang you, itu Allah boleh tolong you ah? So dia provoke lagi benda tu. Dia kata kalau saya buang you, itu Allah boleh bayar you gaji. Lepas itu dia tampar saya lagi. Dia tumbuk kat perut saya. Lepas tu tak lama kemudian sahabat saya datang. Dia panggil lagi, Azmi ah. Jadi bila saya sampai masa dia panggil, dia terus cakap, "You sudah lama sama saya, you tahu sama yang tahu." Itu dia cakap. Jadi kenapa you bikin you mau ikut saya ke ataupun you mau ikut dunia Allah? Dia cakap. Saya masih lagi berdiam. Lepas tu dia tumbuk, dia tampar saya. Lepas tu dia tumbuk saya 2 kali di dagu. Lepas tu dia bagi tahu lagi, dia provoke lagi satu perkenaan dengan Allah ni. Kalau you berhenti ini Allah akan bayar you punya gaji ya. Dia cakap. Sekarang dia ulangkan benda yang sama, sentimen ni. Jadi dia pun lepas saja dia bercakap macam tu, provoke. Setiap kali dia provoke sentimen yang sama ni, dia akan tampar, dia akan pukul. Jadi selepas tu dia pun nak balik, dia masuk dalam kereta selepas tu. Kami pun escort Daripada mana ke mana? daripada 1KL ke Bukit Tinggi, Jalan 9. Dan keadaan masa tu lepas dipukul ni, Kita orang pening kepala, pening dengan nak kepala dengan escort nak kerja. puasa tu tak pening. Dia cakap kita orang pening sebab kita puasa. pening pasal Tapi bila dipukul, itu yang itu menyatakan dia sebenarnya pening. yang menyebabkan kita pening. Pasal dia cakap dia pernah test try puasa, tapi saya pun tak larat pening, pasal dia tak ada iman. Jadi sekarang ni bila kami escort dia, sampai tadi kami escort dia sampai ke Bukit Tinggi, sampai di sana, sampai di rumah dia Bukit Tinggi. Okay. Saya parking kereta, jadi sahabat saya ada dengan dia lah. Jadi masa dia tu. sesampainya di
rumah beliau, rumah majikan di Kelang, PTT. Saya dapat tengok dah ramai kat situ staff-staff dia. Mana kata dalam dia on the way pergi ke nak balik ke Kelang tu, dia dah call dalam dia siap-siap. So staff-staff dia semua datang. Ibaratnya ini malam ada show. Berapa orang staff dia? Staff dia dalam 15 orang. Campur lagi dengan staff-staff yang macam Gap, driver yang ada ni, mungkin dalam 20 lah lingkungan. Dalam 20 tu berapa warga Cina, berapa warga Melayu? Warga Melayu ni dalam 5-6 orang. Orang bodyguard. Guard dengan driver. Okey, Campur bodyguard lagi 2 Yang orang. belasan orang tu semua dia punya Semua staff Cina. staff Cina. Berapa dekat 15 orang kan? Dekat 15 orang. Jadi kat sini dia dah panas. Dia dah panas dengan tak ikut dia punya law, tak puasa. Jadi dia nak tunjuk show ni dekat dia punya staff orang lain. Kalau tak ikut dia punya law, ini adalah hukuman. Jadi ini dia punya law, ini hukuman dia. Hukuman yang dia jatuhkan sendiri. Yang dia buat sendiri. Dengan kesalahan sekadar berpuasa. Memang dituntut dalam agama asalnya Islam kita sendiri. Jadi kat sini dia suruh guard tu ambil kursi keluar. Dalam masa sama dia panggil Azmi Sam. Dia sambung lagi, dia tak puas hati lagi. Selepas pukul saya dengan mana saya dengan KL ni, dia tak puas hati. Dia sambung lagi. Dia sambung, dia keluar lagi. Wah, you orang banyak pandai dia cakap. Sudah kasih tahu dengan puasa. Apa saya you puasa? Itu Allah boleh jaga you Sekarang air punya God pun tak boleh jaga air lah. You kalau you orang tua berhenti itu Allah boleh bayar you punya gaji Masih tetap lagi provok benda tu. Dia masih provok benda tu. Kita nak bagi kita lagi dengan agama kita dengan terhina. Kita kat sini dalam keadaan situasi yang di mana pihak-pihak staff dia yang ramai, kita pun berdua dengan keadaan ada senjata, dan kat sini juga kita pun fikir sama ada akan terus jadi kecoh kat sini, lawan terus tanpa ada jalan lain, ataupun sekadar bertahan untuk lebih baik, bukan sekadar kata biarkan benda dia berlaku. Jadi kat sini permulaan partner saya terus pukul oleh beliau lah. Saya kena pukul pada permulaannya pasal provocation mengenai Allah ni. Kan dia tetap lagi buat macam tu. Dia tetap lagi. Jadi dia tanya dengan kita sama soalan yang berbalik-balik. Soalan berbalik-balik. Seperti dia tanya, you mau ikut saya kah ataupun mau ikut you punya Allah? Lepas tu kalau you jawab ke, you tak jawab ke, you tetap kena. Ya, kita kan tetap kena. Dia pukul. Menangotan. Saya pun masa mula-mula saya kena pun, saya ingat lebih daripada 3, 5 saya ingat saya kena. Sampai saya cakap dengan dia sakit. Tapi masih lagi tetap dia pukul. Sebab kita puasa ni, pasal kita, dia terus suruh angkat itu rotan. Sejam dia angkat rotan. Dia angkat rotan, seorang staff lelaki puasa Cina ambil rotan tersebut dengan arahan dia dan standby untuk rotan panas saya. You mau challenge saya, terus pukul banyak. lebih daripada 3. Lebih 5 kali tunggu lah. Kali pertama. Dan saya pun memang tak tahan lah kalau kita dipukul dengan rotan. Tambahan pula kita berpuasa lepas tu buka kita pun ada paras dia. Badan masih lagi ni, dia tak ada rasa kesian dan dia menjerit-jerit. Masih lagi tetap dengan pendiam dia yang mengatakan dia yang bayar gaji saya, bukan Allah yang bayar gaji saya. Jadi benda ni dia ulang sampai dia dah puas hati pukul saya. Dia berpindah pada kawan sahabat dia lah pada tu. Kat sini pun dia persoalkan. Saya suruh you makan, saya tak makan. Sudah kasih tahu jangan puasa. You mau jaga saya, you mesti mau makan Kalau you tak makan, macam mana you mau jaga saya? Dia persoalkan. Jadi kat sini dia nak cakap ni, kalau puasa ni kita tak boleh buat kerja yang apa yang kita kerja sekarang. Seolah-olah puasa ni menyebabkan kita lemah. Tak kuat. Jadi
kat sini kita sebagai orang kata pekerja staff terpaksa untuk menjadi keadaan sendiri ni, kita terpaksa kita bertahan dengan soalan-soalan dia, dengan maki apa dia jadi, dengan provokasi dia. Sebab kita sebagai orang kata bodyguard ni sebenarnya untuk jaga keselamatan bersifat. Kita fikir lagi, tapi bila mana dia masih dipijak, diprovok dengan perkataan orang kata ibarat dia Tuhan, maksudnya Allah ni tak jaga dia. Jadi dia ibarat macam duit, rezeki semua tu datang daripada dia usaha sendiri, bukannya Allah. Jadi kalau kita melawan, kita kena. Kita tak melawan pun kita kena. Tapi itu adalah dia punya law. Selepas dia pukul, dia tanya lagi, you mau ikut Allah ataupun you mau ikut saya? Jadi kat sini dalam keadaan kita kat sini, orang kadang 15 orang di sini, dengan staff lagi, dengan adanya senjata lagi kat sini, kita berfikir panjang. Tak apa, masa kita jawab kan, tak apa kita ikut bos. Walaupun dalam keadaan hati yang berat, yang remuk, sebab nak lega dulu, kita keamanan dulu supaya tidak terjatuh kan, kita terpaksa jawab dulu dalam hati yang remuk. Walaupun dipukul juga lalu dipukul belakang dengan tanpa belah kasihan. Boleh buka baju sikit. Saya bagi Di saat dipukul, tolong kamera belah kasihan. Buka baju lah, buka baju. Dia nampak kamera nampak? Abang buka dulu, abang buka dulu. Boleh bang? Tuan nampak oleh tuan? Nampak sikit ni. Dia orang kan kita ni binatang. Dia nampak? General pun sekarang ada undang-undang kan. Binatang mau kita sayang ni. Mana hati orang Islam tak sakit macam ni? Ini yang kita nak ni. Dalam bulan Ramadan pula tu, memang cabar tu. Satu saya pesanlah, jangan cabar saya, saudara. Makin cabar, makin bisa jadinya. Tuan, ni bukan di Palestin tu tuan. Masalah kamu ucik saudara kami. Saudara seagama. Pegang kata-kata ni. Jadi selepas saya dipukul bertalu-talu, dalam keadaan masa yang sama juga, sebabkan pukul tu, sebab pukul dia tak puas hati. Dia tak puas hati bila partner saya dipukul bertalu-talu, tapi dia tak boleh tahan, dia sakit. Dia cakap pada bos, saya sudah tak boleh. Wah, tak boleh lah. You angkat pistol angkat. Pistol mari. So dia pergi depan partner saya. Dalam pada tu pun saya pun kesakitan dengan pukulan pada belakang masih lagi berjalan. Saya menahan tangan saya dengan di atas. Dia capai senjata tu, dia rampas depan saya. Lepas tu dia terus cekah. Dia cekah dengan moncong senjata menghala ke dada saya. Lepas tu dia cakap Saya tak boleh tembak. saya tak boleh tembak sama you lah. Dia cakap Gara-gara tak puasa dia mau tembak. Sampai nak tembak. Apa kesalahan puasa sebenarnya? Senjata api ni tunjuk kat you ke apa? Ada api ditunjuk. dia cekal memang dia tunjuk. Moncong menghala ke saya pada bahagian dada. Lepas tu dia serahkan senjata tu buat keamanan ataupun safety pada Samir Encik lah. Okey, lepas tu dia sambung balik provok. Sambung lagi provok, lepas tu saya kena lutut. Lepas tu saya kena lutut, tampar, pukulan yang betul-betul lah. Lepas tu
pergi ke sahabat saya. Pergi kepada sahabat saya pula kan. Dengan pertanyaan, lepas tu dan provokasi dia yang dia ulang-ulang, okey, dengan tamparan dan pukulan. Itu sekali. Okay. Dan last kali ditanya, you mau kerja, you tak mau kerja. You mau kerja, dia kasih you last chance. Esok you makan. Tapi esok, dalam bulan puasa lah. Esok you mesti mau makan. Tak makan, shoot lagi. Jadi kat sini, kita iakanlah. Walaupun sebenarnya saya dah memang tak ada hati dah. Sebab nak jaga keadaan sekeliling ni. So, dia kembali kepada sahabat saya lagi, ditanya lagi, you mau kerja tak mau kerja? Boleh ikut saya punya law. Masa saya jawab tu, saya mau kerja. Masih lagi rotan datang. Saya dipukul lagi. Tambah pula dengan terajang, dengan lutut. Bila saya tahan tu, ada seorang lagi pula yang bangsa Cina mungkin, dia tahan saya daripada belakang, pegang tangan saya supaya pukulan tu sampai pada saya lah. Okay, lepas tu dia masih lagi dengan satu threaten, you berhenti ya, you berhenti, I setting you, panggil orang tu Maknanya dia cuba menurut rokok lah bang. Yalah, dia ada cakap macam tu lah. Memang ada benda tu dia cakap. Pasal apa, sahabat saya pun ada kat sebelah tu. Dia cakap, you berhenti ya, nanti saya setting orang sama you. Dia cakap macam tu. Jadi patut ke kita ni yang menjaga dia. Saya selama 7 tahun menjaga dia. Dia datangkan benda yang macam ini pada saya. Dan kita jaga, sepatutnya kita jaga kat mana dia orang. Tapi dia orang yang tipai kita. Kerana sesuatu sebab puasa. Dan juga dia persoalkan kenapa saya tak makan kedai Cina. Sedangkan maksudnya kedai non-Muslim lah. Jadinya sebabkan benda tu dia jadi isu dalam kerja ni. Kerja tak ada masalah. Semua kerja okey, tak ada masalah. Tapi bila bab makan, tak makan kedai non-Muslim, itu menjadi isu buat dia. Dan dia pernah komplain, dia terus bagi tahu itu kedai makan saya tak suka you komplain ada babi kah, tak ada babi kah, dia orang makan, you makan sajalah. Maksudnya dia memaksa, benda tu dia memaksa. Jadinya dia terus dia bagi last chance lah untuk dia kata sekarang dia mau kerja tak mau kerja. Jadi kita orang cakap okey bos, mau kerja, sorry. kena Sorry. Jadi walaupun kata sorry, still lagi kena bantai. Kena bantai. So kita ni macam ibarat dah ada muka, tak ada hati depan dia orang tu semua. Sebab kan puasa kena sampai macam ni. Jadi dalam masa yang sama, dia dah puas hati, dia terus cakap dekat sekeliling ni, dekat bangsa-bangsa yang kata dia punya staff-staff yang ada ni, terus cakap settle. Sebab ni dia puas hati, dia boleh buat kita orang macam ni, dia puas hati. So settle lah depan staff dia. Jadi senjata yang dirampas tu daripada saya tu, dia ada cakap besok mari kerja baru kasih. Jadi dia ingat besoknya saya akan datang kerja lah. Senjata you mari kerja saya kasih. Padahal sepatutnya dia tak boleh sentuh senjata tu kalau dalam undang-undang senjata api. Dalam undang-undang senjata api tak boleh sentuh. Dia tak boleh ambil. Selain daripada penama yang berlesen atas nama siri register senjata tu, selain daripada tu orang tak boleh usik senjata tu. Jadi dia dah buat satu benda yang ya kan, tambah pula dia cekap pistol tu betul-betul mengalir muka saya kan. Jadi sekarang ni kami ni dah rasa lah benda macam ni. Mungkin yang lain pun dah ada rasa, cuma tak mau keluarkan, forwardkan, bawa ke depan. Pasal kita tak semestinya, saya cakap ni bukan semua kalangan bos yang non-Muslim ni macam ni perangai. Pasal apa? Saya ada jumpa banyak bos yang non-Muslim. Dia tahu driver dia, bodyguard dia puasa, dia akan cakap, you puasa. Okey, nanti dia akan khaskan kemudahan untuk dia nanti berbuka. Walau dia ke mana pun. Saya cakap ni bukan pada semua non-Muslim bos. Bukan pada semua non-Muslim bos. Ada certain bos saja. Jadi fahamlah yang mana dah pernah merasa macam kami ni. Mungkin kami ni lagi lebih daripada yang ada ni. Jadi boleh dibawa ke tengah benda-benda macam ni. Boleh bincang kan. Kalau rasanya rezeki tu bukan di tangan dia orang ni. Rezeki di tangan Allah.
Allah hanya yang menetapkan kita punya perjalanan. Jadi disebabkan penindasan yang berlaku, penghinaan yang telah dia provok, hina agama kita ni. Jadi saya dengan sahabat saya sama-sama buat keputusan mana saya akan fight habis-habisan dengan hinaan yang diberi ni, tidak setimpal lah dengan apa yang gaji yang diberi, yang dia rasa dia tuan. Jadi kat sini saya fight, saya terus buat report, saya ajak sahabat saya buat report. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting agama saya tak pernah jatuh. Jangan dipijak. Jangan dipijak agama saya. Allahu Akbar. Saya nakkan agama saya tidak dihina, bagaimana kita tidak menyentuh dia punya agama. Lain-lain agama. Dia punya, dia nak semayang ke dia punya agama dia tak pernah sentuh. Jadi jangan sentuh agama kita. Itu yang saya minta kepada sahabat-sahabat luar sana, sekiranya ada berlaku seperti mana yang kita alami, terus ke arah depan. Jangan pernah takut untuk menyimpan dan rasa maruah dipijak kerana nilai wang ringgit. Sebab rezeki bukan terletak pada tangan manusia. Rezeki itu semua milik Allah SWT, insya-Allah. Dekat sini semoga pada sahabat-sahabat yang sama buat tugas dengan saya, bodyguarding ataupun komando, tak kisah. Sekiranya ada lagi bos-bos yang sebegini rupa, perjuangkanlah. Sebabnya rezeki bukan hanya pada dia, dan saya tekad habis-habisan untuk agama saya. Saya berani mati untuk perjuangkan Islam. Dan saya berharap mana yang ada di sini pun sama-sama perjuangkan. Saya punya perjuangan untuk tegakkan Islam supaya tidak tertindas, dan di masa akan datang akan ada lagi kes-kes seperti ini, penindasan yang berlaku. Saya harap tidak ada lagi isu-isu penghinaan agama, dan saya berharap saling menghormati agama antara kita. Menghormatilah agama masing-masing. Jangan pernah membuat penghinaan terhadap agama masing-masing. Itu sajalah. Apa harapan tuan kepada PJRM, kepada undang-undang kerajaan Malaysia? Maksudnya apa harapan soal kes awak? Harapan kami berdua terhadap mana pihak berwajib, terutama PJRM, setelah apa yang kami perjuangkan ni untuk agama, bangsa dan negara, kita berharap pihak PJRM dan pihak berwajib membuat satu tindakan yang tegas dan membuat sesuatu yang teluslah, berbaloi dengan apa yang kita orang alami ni. Kita orang disebat, kita orang diacu pistol, itu nyawa kita orang ni ibarat orang kata di ujung tanduk. Walau apa pun jadi, kita orang tetap pertahankan kita punya agama. Sebab itu adalah agama kita. Kita itu dalam diri kita pun orang kata memang perjuangkan kita punya agama, sebab itu adalah agama kita sendiri. InsyaAllah. Jadi kat sini saya minta sahabat-sahabat semua yang mana memberi sokongan kepada kita dan orang kata keamanan juga kepada kita, jaminan terhadap kita. Apa yang saya dengan sahabat saya cuba buat ni, cuba perjuangkan ni, supaya pihak luar sana nampak yang orang kata tak sewenang-wenangnya kita punya agama ni boleh dipijak. Semoga agama kita selepas ini lebih orang kata terjamin dan orang kata tak semudah sewenang-wenangnya dihina. InsyaAllah. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih kepada, kita serahkan kepada undang-undang Syam boleh kongsikan sikit komen. Jadi itu seterusnya Dr. Azman, Dr. Cindai dan ahli sendiri kepada saya tuanlah bagi semangat sikit apa benda yang boleh sampaikan sikit. Ini saya tutup majlis sekarang. Duduk itu. Terima kasih ya.
raya. Logistik dia kita nak semua untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat Malaysia yang ada di bawah sana. Pertama, kita dikejutkan dengan satu isu yang